Itu dia terkenang kelazatan durian. Tapi kita akan berbincang secara ilmiah selepas ini untuk berkongsi tentang penyelidikan dan pembangunan durian tempatan yang mana kita ada reputasi yang baik ya, dijual contohnya macam di China dengan mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Baik, kita akan berbincang dengan tetamu kita pada hari ini. Saya perkenalkan Profesor Severe Geospecialist Dr. Abdul Rashid Muhammad Sharif, Chartered Engineer. Seorang profesor di Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, dan Dr. Syairul Izan Ramli yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian UPM. Terima kasih banyak. Baik, tadilah kita bawakan juga gambaran tentang kelazatan durian tempatan ini. Mungkin sebagai permulaannya dapat Prof ceritakan bagaimana perkembangan, sebab R&D lah satu perkara yang sangat kritikal ya, sangat penting untuk membawa produk itu ke hadapan. Jadi di Malaysia ini macam mana dengan durian? Pendidikan yang kita lakukan bagaimana perkembangan kita? Ya, terima kasihlah kerana jemput kami ya. So, di Malaysia sekarang ni kita dapati durian makin popular, kita dah lihat pemasaran antarabangsanya pun makin hebat. Tapi daripada segi penyelidikannya agak ketinggalan. Agak ketinggalan. Sebabnya durian telah diusahakan secara persendirian, secara kecil-kecilan. Sejak kebelakangan ini baru dijadikan secara perladangan dan mendapat perhatian. So daripada segi ini kiranya kalau kita rancakkan lagi lah penyelidikan durian ni, contohnya diberikan grant ataupun dana-dana penyelidikan dan dikerjasama dengan ladang dan industri, insya-Allah kita dapat memantapkan lagi kedudukan kita dalam sebagai pelopor dalam bidang durian ni. Ya, tadi bila sebut tentang sedikit ketinggalan itu, apa faktor yang menyebabkan kita ketinggalan? Mungkin dari segi infrastrukturnya ataupun apa yang kita perlukan? Okey, secara amnya pembiakan dan penyelidikan dan pembangunan durian agak ketinggalan. Ini kerana durian ni merupakan tanaman saka dan dia memerlukan jangka masa yang amat panjang untuk dan memerlukan beberapa kitaran pembiakan yang panjang. So kebanyakan penyelidikan dan pengembangan pertanian untuk varieti durian lebih tertumpu kepada kaedah asexual ataupun kita panggil pembiakan secara tampang. Itu dia. Jadi saya tengok dalam satu dokumentari di mana bukan hanya menggunakan biji tapi juga ada yang menggunakan dahan cantuman. Yes. Ya, okey. Jadi evolusinya macam mana? Revolusinya Prof. Mungkinkah selepas ini ada perubahan? Seperti tadi masa yang panjang diperlukan ya. Kalau R&D pun kena tunggu. Paling cepat durian berbuah berapa tahun? 5-6 tahun. Teknologi boleh memendekkan. Dengan penggunaan teknologi genetik and also precision farming, mungkin kita boleh mempercepatkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti durian dan produktiviti durian tempatan. Prof, bila sebut tentang kualiti, maksudnya hybrid ke atau apa yang akan melonjak lagi dia punya kualiti itu? Ya. So macam ni, saya daripada bidang teknologi dan kejuruteraan ya. So kita dalam bidang precision farming. Jadi saya punya sumbangan dan saya punya penyelidikan sebelum ni dalam bidang tu ya. Kalau yang crop science ya, Dr. Izan lah yang bahagiannya ya. Jadi bagi yang kita nampaklah ya, petani-petani kita di Malaysia ni dia tanam durian dan dibajakan secara sama rata, secara pukal. Contohnya di studio ni, kalau seorang kameraman dia pening kepala. Minta Panadol. Kalau ada Panadol bagi dia. Tapi kalau kita bagi semua orang macam mana? So kalau saya bagi pada Dr. Izan, tentu dia kata saya tidak mau. Tapi kalau pokok durian, dia tidak boleh kata begitu. Pokok durian tidak boleh bercakap. Kalau dia boleh cakap, dia boleh kata, saya baja cukup, jangan letak lagi. Tapi di Malaysia, amalannya begitu. Dipukul rata semuanya. So sekarang ni dengan teknologi baru seperti precision farming, pertanian jitu, kita boleh bagi had yang diperlukan. Contohnya nitrogen, fosforus, fosfat, yang seperlunya saja diberikan. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Itu antara kebaikan kita bagi teknologi precision farming yang kita boleh gunakan dalam ladang durian. Ada mungkin kerjasama antarabangsa, Prof? Ya. Kalau kita merujuk, kalau kita ni ketinggalan, jadi negara mana yang lebih advance dalam hal ini? So kalau dalam bidang pertanian jitu ya, yang mula-mula sekali
yang mulakan di Malaysia tu Universiti Putra Malaysia. Ya. Itu bermula di Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian sendiri. Dengan kerjasama dulu asalnya kita ambil pakar-pakar daripada Amerika Syarikat, daripada England, daripada New Zealand. Kita adakan satu persidangan, conference kita panggil Smart Farming ya. Dan dalam conference tu kita dapat kepakaran ni daripada luar negara dan kita peloporkan di sini dan kita kembangkan di sini. So hari ini antara negara yang memang ada mulakan penyelidikan yang mantap juga dalam penyelidikan precision farming itu Malaysia. Ya. Doktor, mungkin ada ceritakan sikit pengalaman mungkin kerjasama dengan individu yang selama ini dah biasa ya penanaman secara tradisional mungkin. Jadi apa mungkin dapatan daripada kajian dilakukan? Ya. Okey, di Fakulti Pertanian UPM secara khususnya lah. Okey, kami juga telah menjalankan penyelidikan dan pengembangan untuk mengeluarkan varieti durian. Kita boleh bahagikan kepada dua strategi basically. Okey, kita ada strategi jangka masa panjang dan kita ada strategi jangka masa pendek. Okey, untuk jangka masa panjang kita lebih kajian lebih tertumpu kepada pengeluaran klon durian. Okey, secara kaedah tampang ataupun secara kaedah asexual. Dan untuk strategi jangka masa panjang pula kita lebih menumpukan kajian kepada pengeluaran varieti baru menerusi kaedah kacukan ataupun hybrid tadi. Baik. Nanti kita akan sambung berbincang lagi, banyak lagi soalannya. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk berbincang tentang di sebalik R&D durian selepas ini di ABHI.